Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, kita jumpa lagi pada malam ni. Adik-adik semua, kita jumpa lagi. Dan malam ini, sebelum kita bermula, kita ada lebih kurang dalam 5 minit lagi. Kita nak kalau boleh kong-kong boleh kongsikan, sharekan terlebih dahulu posting kita ni, sharing kita pada malam ni. Alright, kita akan discuss, kita akan sembang santai-santai, tapi insya-Allah dia akan menjadi satu input dan juga pengisian yang sangat menarik untuk seisi keluarga, insya-Allah. Jadi adik-adik yang sedang menonton dan juga tuan-tuan dan puan dan sahabat-sahabat di Facebook, di YouTube dan juga di IG, alright, terima kasih. Sementara tu jom kita share dulu. Siapa yang dah ada boleh say hi. Siapa yang ada boleh tulis komen. Right. Saya harap semuanya dalam keadaan yang ceria, insya-Allah. Baik, siapa ada kat sini sekarang? Kita ada Tuan Bahir kita, Puan Rozaihah Abdul Aziz, Assalamualaikum. Kita ada Puan Raidah Khalisah, orang penting hari ini. Kak Hafsah, Waalaikumsalam. Harap sihat hari ini. Harap anak-anak pun semua sihat. Suami semua, orang Kuantan semua okey. Suara slow. Sorry, mic jauh. Okey, baik, thank you sebab bagi tahu. Baik, kalau boleh kita share dulu dengan kawan-kawan. Tu dia, Tuan Bahir cakap, nampak kurus dah sehari berpuasa. Dahsyat. Right? Kalau 30 hari nanti tak tahu jadi macam mana. Harap Tuan Ahmad Bahir yang juga merupakan abang saya, sekarang ni berada di Sungai Petani, semuanya sihat bersama dengan anak-anak saudara saya. Right? Ahmad Hanzalahnya, dengan Wafanya, dengan Rizkinya, insya-Allah. Jangan puji awal. Wow. Inilah dia, isteri yang supportive. Supportive dalam arti kata memang support suami makan sungguh-sungguh. Alright. Baik, kita akan bermula sebentar lagi. Jadi bagi anda yang sedang menonton, kalau boleh kita sharekan, kongsikan dengan grup yang kita rasa sesuai. InsyaAllah. Mudah-mudahan perkongsian kita malam ni pasal iftar akan bagi sesuatu input kepada kita sekeluarga, insya-Allah. Tuan-tuan, alright. Kita akan bermula dalam 1 minit 47 saat lagi, insya-Allah. Baik, Kak Absah kalau nak panggil anak-anak mai dengar sekali pun bagus juga. Alright. Kita punya pengisian ni lebih kepada family punya, family friendly. Right, family friendly. Untuk semua sama-sama kita tonton bersama-sama, insya-Allah. Sementara tu kita share lah dengan grup-grup kejiranan kita, dengan siapa yang kita rasa insya-Allah akan dapat manfaat dan boleh masuk dengan style yang saya bawa. Nak kata style dia ganah tak, tapi gila-gila tu ada sikit. Baik, saya pun dah mula share. Saya tuan-tuan perempuan pun dapat share. Alright. Dr. Azura, wow, menarik. Saya tak start apa lagi dah wow, menarik dah. Dr. Azura, saya terinspirasi dengan Dr. Azura punya live. Sangat rajin live. Tuan-tuan pun kena ikut Dr. Azura Hashim punya Facebook. Right? Banyak live-live yang sangat-sangat berinput tinggi. Dan Dr. Azura juga selalu buat live dengan ahli-ahli panel, antaranya sahabat saya Cikgu Jinggo, yang sangat-sangat memberi pengisian yang bagi saya very powerful. Alright? Jangan lupa follow Dr. Azura. Baik, 3, 2, 1, Bismillah.
Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. InsyaAllah mudah-mudahan malam ni semuanya dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang sangat-sangat indah dan juga bahagia insya-Allah. Alright, baiklah. So, pada hari ini kita akan bawa satu topik yang bagi saya sangat-sangat menarik, iaitu tentang iftar. Iftar. Itu adalah tajuk dia. Dan tajuk pada malam ini sebenarnya dia sangat dekat dengan kita pada bulan Ramadan ni, sebab bila kita bercakap tentang iftar, kita bercakap tentang buka puasa ni adalah benda yang mau tak mau kita kena buat. Alah, sebenarnya memang kita nak sangat pun buka puasa, betul. Alright, kita memang takkan puasa sampai seharian, sampai habis, sampai satu hari tak buka puasa. Kita orang Islam, bukan orang Yahudi. Betul. Jadi dalam iftar hari ini kita nak sembang sikit tentang yang pertama adalah tentang Ramadan kita yang pertama. Ramadan kita, the first Ramadan kita. Saya nak tanya macam mana tuan-tuan dan puan-puan, adakah semua dalam keadaan yang okey? Anak-anak okey? Alright? Harap semuanya dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang happy, dalam keadaan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita dalam PKP, saya harap semua orang dalam keadaan yang sangat-sangat bahagia dan juga ceria. Yang paling penting sekarang ni, kita kena rasa bersyukur terlebih dahulu kerana dalam keadaan walaupun kita ber-PKP dalam bulan Ramadan yang mulia ini, kita kena ingat ramai lagi di luar sana yang nak berada di tempat kita, iaitu duduk bersama dengan keluarga. Tapi oleh kerana ada amanah yang lebih besar, mereka menjadi frontliners, mereka berjuang habis-habisan, dan kita doakan frontliners kita dapat lakukan yang terbaik insya-Allah. Dan dalam masa yang sama juga kita bersyukur kerana di luar sana, bukan di luar sana, di alam yang lain, ramai juga orang yang kita tak sangka tahun ni dia sudah tiada, dah pergi meninggalkan kita, dan mereka ini sudah tidak dapat menikmati Ramadan seperti mana kita nikmati Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang menonton, abang-abang, saya nak ajak semua supaya kita mulakan malam ini dengan kita syukur, kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas yang pertama nikmat hidup kita, yang kedua nikmat iman dan juga Islam kita. Kita hidup bukan semata-mata hidup, kita hidup dengan nikmat yang tak boleh dijual beli, nikmat yang paling tinggi, rezeki yang paling teratas. Kita dah pernah cakap pasal rezeki yang paling bawah adalah harta, yang paling tinggi adalah nikmat iman itu. Maka kita syukur yang tu dulu sebelum kita bercakap tentang benda-benda yang lain. Boleh? Alright? Okay, baiklah. So, pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan masak apa? Hari ni tulis sikit lah, komen sikit. Hari ni iftar makan apa? Cerita sikit, masak apa, anak makan apa. Macam hari ni saya sekeluarga kami makan nasi daging. Alhamdulillah. Saya pun terkejut juga dengan apa yang telah dipresent oleh isteri saya. Sangat-sangat powerful, sangat sedap, alhamdulillah. Dan antara hikmah PKP yang sangat besar adalah saya rasa sikit lagi saya boleh buka restoran, tuan-tuan dan puan-puan. Bila skill isteri dah makin power, skill suami merasa resepi juga semakin power, alhamdulillah. Dan anak-anak support untuk basuh pinggan dan sebagainya, insya-Allah boleh untuk buka restoran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pula masak apa hari ni? Apakah yang tuan-tuan dan puan-puan buat pada iftar pada hari ini? Alright, iftar hari ini adalah iftar yang special. Saya rasa isteri saya dia memang betul-betul special hari ini sebab ini adalah hari yang pertama. Jadi bila hari yang pertama saya dah kata dah, ini hari pertama dah best, macam ni hari ke-30 mesti kita dah pasang kemah lah. Tapi sebenarnya tak. Tapi tak apa. Alright, yang paling penting adalah iftar hari ini kita nak melihat dari satu sudut yang lebih mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dan untuk pengetahuan anda yang first time berjumpa abang botak ni, saya bukan ustaz, alright. Saya pakai jubah ni sebab yalah baru lepas tarawih dengan anak-anak, dan hari ni yang bestnya adalah saya bagi anak saya Ahmad Daniel Ikmal yang umur 12 tahun tu, yang tak ada UPSR dalam hidup tu. Macam mana nanti resume dia UPSR kosong, corona punya batch.
Wallahualam. Okey, saya bagi dia jadi imam, adalah salah sana sikit, salah sikit. Yang mana saya boleh tegur, saya tegur waktu tu juga, dan yang mana yang lepas tu solat saya tegur, saya tegur. Sebab ini adalah ruang dan peluang untuk mereka grow, tuan-tuan dan puan-puan, untuk mereka develop diri mereka untuk menjadi lebih bagus, insya-Allah. Alright. Baik. Uh, Tiga perkara yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama adalah apabila kita nak iftar, apabila kita nak buka puasa, ni orang nak tanya juga iftar. Pernah dengar, pernah tengok, tapi sampai ke sudah tak tahu apa maksud dia. Iftar ini bermaksud kita berbuka. Kita berbuka puasa. Dan hari ini kita nak cerita macam semalam, kita cerita pasal apa? Ingat lagi tak semalam? First Ramadan, yang mana kita bercerita dan berkongsi tentang tarawih. Sebab kita tarawih semalam first. Dan hari ini first kita iftar, maka saya nak kongsi tentang iftar. Kongsi ni bukan bermaksud saya lagi bagus tak nak. Saya just nak sembang, just nak berbual dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dalam masa yang sama, mudah-mudahan dia menambah lagi kita punya pengetahuan, pengalaman, mengeratkan lagi kita punya silaturahim, insya-Allah. Walaupun kita tak dapat berjumpa, walaupun kita sedang ber-PKP. Oh yeah. Okey, baik. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita nak iftar ni, dia nak mengajar kita tentang rasa syukur. Puasa is about how you feel, macam mana kita rasa untuk hidup sebagai orang yang tidaklah sentiasa perutnya kenyang. Kita nak merasa lapar seperti mana mereka yang lapar. Right? Dan puasa juga nak mendidik dan mentarbiah kita dan juga akhlak kita, adab kita, iman, takwa kita ni untuk menjadi hamba yang lebih baik. Dan bukankah itu yang antara matlamat puasa itu difardukan ke atas kita dan juga umat-umat sebelum ini, la'allakum tattaqun, semoga kita bertakwa. Jadi apabila kita nak iftar, nak buka puasa ni, saya tak mau cerita puasa, is a very big topic. Kita cerita pasal buka puasa je. Dan waktu kita buka puasa ni tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku sebenarnya adalah we need to start dengan rasa grateful, dengan rasa syukur. Ni yang paling penting. Bila kita nak iftar, kita nak buka puasa, kita start dulu dengan rasa syukur. Syukur ini yang pertama, bukan syukur makanan dok ada ni. Kita dah rasa macam, oi, baru aku rasa macam nikmat dapat makan sekejap lagi ni. No, nanti. Kita start dengan syukur yang saya cakap tadi. Yang pertama, syukur kita nikmat kita masih lagi hidup. Berapa ramai orang yang kita tak sangka telah pergi, sudah pun pergi meninggalkan kita. Dan kita pun tak boleh jamin yang kita akan terus berada pada Ramadan yang seterusnya. Dan Ramadan tahun ni pun kita tak boleh jamin yang kita akan dapat menghabiskan Ramadan ini. Jadi first kali syukuri dengan nikmat hidup. Seperti mana yang saya kongsikan semalam, bila kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita. La in syakartum la azidannakum. So kita start dengan syukur, dengan nikmat yang sangat besar, nikmat kehidupan yang Allah bagi. Apa pentingnya nikmat hidup ni? Supaya kita boleh bertaubat kepada Allah, supaya kita boleh buat lagi banyak amal soleh. Kerana bukankah Allah menciptakan kehidupan dan kematian adalah untuk menguji siapakah yang memiliki amal soleh yang paling baik. Jadi nikmat hidup ni sebenarnya bukan sekadar hidup. Hidup untuk kita menjadi lebih baik, bagi manfaat, untuk buat amal soleh dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. That's the first thing. Alright. So point saya yang pertama adalah kita rasa syukur dulu, dan benda yang syukur yang pertama, 1.1 punya point adalah nikmat hidup kita. Yang kedua adalah yang saya cakap tadi, rezeki yang paling tinggi, nikmat iman. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tak ada iman sekarang ni, kita tak ada Islam, kita tak puasa hari ni, kita pun tak tahu apa yang kita akan buat sekarang ni, benda apa yang kita sembah dan sebagainya. Wa'iyadzubillah. Tapi Allah bagi iman dalam diri kita, walaupun mungkin nipis, walaupun mungkin sikit, tapi iman itu insya-Allah akan menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Jadi syukur kita masih lagi menjadi seorang Muslim. Di luar sana sebenarnya ada mereka-mereka yang rasa terbeban menjadi Muslim. Serius. Ada yang rasa macam Allah, Ramadan datang lagi, nak kena puasa lagi dan sebagainya. Ada. Jadi iman yang Allah bagi kepada kita ni, dengan kita rasa macam bestnya Ramadan, siap menyanyi Ramadan tiba, Ramadan tiba, waktu sahur sampai jiran pun terbangun. Alright? Kita punya rasa seronok tu, syukur ada benda tu dalam hati kita. Ini penting ni. Dan saya cakap ni untuk tegur diri saya. Mudah-mudahan ini juga dapat bagi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Alright? So, nikmat hidup. Yang kedua, nikmat iman. Yang ketiga adalah kita kena ada satu lagi, iaitu nikmat kita, nikmat rezeki yang kita ada, tuan-tuan dan puan-puan.
Nikmat Ramadan yang masih lagi kita ada. Jadi ini adalah benda-benda yang kita patut syukuri. Dan lepas tu bila kita tengok makanan kita, dan kita syukur ada something atas meja kita, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bila tengok sahabat saya Ustaz Ibik Liu dan juga kawan-kawan saya yang nak buat kerja-kerja kebajikan, nak pergi tolong orang dan sebagainya, kita rasa sedih, tuan-tuan. Dalam keadaan kita risau nak makan apa ni, sedangkan dalam peti ais kita penuh. Dalam keadaan kita buat panic buying tiap-tiap hari, dah sampai tak panik dah. Dalam keadaan macam tu, kita duk risau sangat-sangat esok nak makan apa, nanti nak sahur apa dan sebagainya. Tapi bila kita tengok mereka yang tidak bernasib baik ini, apa yang berlaku, dia orang tak terfikir pun sama ada dia orang akan makan ataupun tak. Bukan nak makan apa, makan ataupun tak pun, itu belum tentu lagi mereka dapat pada dalam hidup mereka. Tapi kita, insya-Allah makan tu ada, semua dah ada. Jadi syukur dengan apa yang ada di atas meja itu. Kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi bagus kalau dia tak ada di atas meja. Betul? Kita makan dalam talam satu family. Hari ni saya tak sempat makan dalam talam. Insya-Allah nanti saya harap wife saya tengah tonton ni. Esok insya-Allah kita akan makan dalam talam. Bukan semua duduk dalam talam. Dah, kita akan makan keliling talam. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan loyak buruk. Kita akan makan, kita nak makan ikut style sunnah, dan insya-Allah keberkatan itu kita akan makin menjemput dalam kehidupan kita, insya-Allah. Alright, so itu poin yang pertama, iaitu kita buat apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita nak syukuri? Nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Ramadan, dan nikmat rezeki kita di atas meja. Now, sekarang ni yang kedua. Adik-adik yang tengah tengok dengan mak ayah ni sekarang ni kena faham juga. First kali adik-adik kena syukur. Syukur ni kita rasa macam terima kasih pada Allah. Yang kita dah sebut syukran, syukran. Syukran ni maksud dia terima kasih. Syukur pada Allah ni kita nak ucap terima kasih kepada Allah. Kita kata, ya Allah terima kasih, ya Allah aku ada mak, aku ada ayah yang memikirkan tentang aku. Sebab dekat luar sana ramai juga yang mak ayah tak ambil peduli pasal anak. Ada yang tinggal anak-anak, adik-adik semua ada mak ayah lagi, syukur sangat-sangat. Kalau rasa mak garang, nanti hang bila jadi mak hang pun akan garang juga. Jadi mak garang sebab sayang, ayah tegas sebab ayah sayang. Kena faham yang tu. Boleh? Alright, cun. Yang kedua sekarang ni, apabila kita dah bersyukur, yang kedua sekarang ni adalah waktu untuk kita berdoa. Alright? Ini adalah waktu mustajab doa yang mana kita sangat tidak appreciate ataupun hargai benda ni. Rugi sangat-sangat. Patutnya kita duduk awal. Kita dah siap makan apa semua dah. Okay? Lepas tu kita duduk sama-sama satu family dan kemudian kita berdoa. Jadikan doa itu sebagai satu event family. Yes, alright. Kita jadikan itu sebagai satu sama-sama kita doa supaya anak kita, walaupun dia akan rasa macam Allah nak makan dengan makanan dah ada depan mata, dia punya doa tu kita tak tahu. Di manakah dia waktu itu? Adakah mungkin dia dah ada dalam perut ikan ataupun berada sekarang ni berpelukan dengan drumstick ayam, kita tak tahu. Tapi yang penting kita ajar mereka sekarang ni untuk apa? Untuk meraihkan detik yang sangat penting, iaitu detik-detik nak buka puasa ni. Ini waktu untuk mustajab doa. So apa yang kita nak lakukan adalah kita bukan sekadar tunggu untuk makan, tapi kita bersedia dengan doa, kita zikir sama-sama dan sebagainya. Time ni lah ayah. Ayah boleh bagi tazkirah kepada anak-anak. Kalau tak larat bagi mak, tapi mak bro tak larat dah, mak dah tengah masak, ayah pula lah bagi ceramah sikit. Sebab malam ayah agak jadi imam besar. Ayah sekarang ni memang the king of, bukan the jungle, king of the house. Jadi ini waktu dia. Kalau sebelum ni tak pernah lah saya panggil anak saya duduk, lepas tu saya cerita pasal kisah Nabi dan sebagainya. Sekarang ni apa nak buat adalah, you ambil buku, baca je untuk anak-anak. Kan? Hari pertama memang awkward lah. Hari kedua kita nak give up lah. Tapi hari yang ketiga kita dah mula rasa macam menarik juga. Kita dah mula buat cerita pasal kebau, kita pun nak buat muka kebau dan sebagainya. Dia akan jadi sangat sweet, tuan-tuan dan puan-puan. So let's create a very meaningful moment with our kids. Dan bila kita buat waktu Ramadan, specialnya time ni PKP. Allahu Akbar. Apa lagi nikmat yang kita nak dustakan, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dia cuma akan nampak nikmat bila kita melihat dengan mata lebah, iaitu mencari bunga-bunga untuk kita hasilkan madu supaya dinikmati oleh orang lain. Tapi kalau kita tengok dengan mata lalat, memang semua benda kita akan nampak masalah. PKP ni masalah, COVID-19 masalah, everything kita akan nampak masalah. Benda tak ada kena-mengena dengan PKP, right? Kita pergi speak mic kena beratok jauh pun kita akan rasa macam sangat-sangat give up. Kita pergi mana-mana pun, nak pergi Maidin pun kita dah rasa macam tak bestnya. Why? Cara kita melihat
apa yang berlaku dalam hidup. So respond positively, insya-Allah. Okay. Dan itu yang kedua. Alright. Poin saya yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kita nak kena make it a special moment. Dia ada kena mengenal dengan poin kedua tadi. Nampak macam redundant pula poin ni. Tapi yang pastinya adalah kita nak jadikan iftar adalah satu momen untuk keluarga kita merasa sangat-sangat istimewa. Itu maksud dia. Nah, iftar ni kita nak dia jadi satu event yang mana anak ni dia akan layan mak dia akan layan ayah dia. Jadi event macam tu. Jadikan upacara suap menyuap. Last kali kita suap bini bila? Waktu pengantin dululah. Okay. So sekarang kita suap anak, kan? Suap isteri, lepas tu isteri suap balik, suap anak dan sebagainya. Make it something yang sangat-sangat sweet. Dia jadi satu momen yang sangat-sangat special. Sampai nanti kalau kita nak ajak anak-anak, jom kita puasa sunat, kan? Anak-anak berlari nak puasa sunat. Sebab apa? Sebab dia nak iftar. Waktu nak buka puasa, aku tahu ayah aku dia lain sikit kalau nak buka puasa ni, kan? Dia punya mengepalai tu nampak sangat best. Mak nampak sangat penyayang. Dia punya masakan tu rasa lain, tuan-tuan dan puan-puan. Hotel pun give up bila mak masak waktu iftar, sebab dia masak dengan kasih sayang dan kesabaran, alright? Dan juga diberkati Allah Subhanahu wa taala. Okay? Alright. So, now apa yang berlaku adalah bila kita jadikan dia satu momen yang sangat indah, dia akan menjadikan iftar bukan sekadar buka puasa. No. Kan? Dia bukan sekadar kita break fasting. No. Dia adalah satu momen yang sangat indah dan Allah bagi peluang kepada kita sebulan, tuan-tuan dan puan-puan. Sebulan untuk itu. Kalau sebelum ni kita duk fikir, tapi itulah kadang-kadang nak iftar, kadang kita nak kena makan kat office lah, office buat apa? Buat buka puasa lah, nanti nak pergi makan kat hotel lah, nak pergi makan kat ni dan sebagainya. Lala dia tak rasa 30 hari tu. Lah ni, tuan-tuan, PKP selamat hari raya kepada kita semua. Duduk dalam rumah, jadikan sungguh-sungguh rumah ini sebagai syurga kita, insya-Allah. Dan iftar akan jadi antara momen-momen yang sangat-sangat indah dengan kita dan juga anak-anak kita. Alright. Sahur ataupun orang panggil sok. Tahu sok? Seorang Penang, tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Sok, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita nak buat adalah sok ni kita sembang esok. Esok kita punya tajuk adalah sahur. Sahur. Alright. Okay. Puan Running Wabbit ada tanya, anak tak tahan puasa, tarawih pun tak nak. Apa nak buat? Baik. Benda yang anak tak nak buat sebenarnya, first kali sebab dia rasa benda tu berat dan dia tak enjoy. Kenapa anak kita dia suka main game? Sebab dia enjoy. Kenapa anak kita dia tak mau puasa? Mungkin dia tak nampak lagi kepentingan. Mungkin dia budak lagi dan kita tengok umur dia juga. Dan kemudian kita didik anak ini dengan kasih sayang. Kita bagi nampakkan dia. Kita buat step by step. Macam mana Nabi tarbiyah sahabat-sahabat step by step, kita pun nak tarbiyah anak kita pun step by step juga. Mungkin mula-mula setengah hari, kan? Saya ingat waktu saya kecil dulu, kan, bangun sahur, makan antara yang paling banyak, dan saya hanya minum susu UHT Dash Lady Hot Chocolate tu saja. Alright? Dan lepas tu saya akan buka puasa pukul 8 pagi. 8 pagi. Sahur pukul 5, 8 pagi buka dah. Okey lah tu. Lepas tu pukul 10 pagi. And then pukul 12. And then pukul 4. And then pukul ni lah last kali. Alhamdulillah dapat lakukan. Tapi dia kena perlahan-lahan. Kadang-kadang kita parents, we are too ambitious. Kita punya cita-cita terlalu tinggi. Jadi kita kadang-kadang nak sangat anak kita jadi macam kita. Tapi kita lupa sebabnya waktu besar anak tu dulu pun lebih kurang juga. Jadi why not, puan, saya mengajak agar kita sama-sama buat macam tu untuk anak-anak kita, insya-Allah. Saya punya point adalah step by step. So tarawih pun tak nak, tak apa. Kita bagi hadiah sikit kat dia, bagi reward. Okay, kalau Along tarawih 2 rakaat je hari ni, Along mak akan sekian. Bagi something reward. Tak semestinya kena bagi duit, tak semestinya kena bagi hadiah. Do something yang menyebabkan dia akan happy. Boleh? Alright. Puan Aini Salwati, alhamdulillah selesai dengan jaya puasa pertama, alhamdulillah. Ni kalau anak dia yang tulis, alhamdulillah, tahniah dik, sebab telah berjaya berpuasa dengan baik. Okey, Kak Hafsah tulis apa ni? Cipta suasana istimewa semasa iftar. Suap menyuap, menu istimewa. Kak Hafsah dengan suami dia memang romantik, tuan-tuan dan puan-puan. Macam saya cakap selalu mereka ni datang daripada Kuantan ke Bandar Baru Bangi, alright, setiap minggu untuk anak mereka ini belajar dekat Impact. Dan mereka memang ibu bapa yang sangat-sangat hebat. Baik, now
Now, Kak Hafsah kata, tapi saya tak adalah paksa mereka untuk solat dan mengaji. InsyaAllah, insyaAllah. Kita sebenarnya, bila kita tak paksa, dia akan jadi lagi bagus. Alright, dia akan jadi lagi nak. Puan Running Rabbit dah offer reward pun dia tak nak. Macam ni Puan. Sebenarnya reward tu kita yang cipta. Jadi sekarang ni cuba kita dengar pula apa yang dia nak sebenarnya. Alright? Dan jangan lupa, dalam keadaan kita berfikir strategi untuk bagi reward dan sebagainya, jangan lupa kekuatan atau kuasa yang Puan ada, iaitu apa? Iaitu doa seorang ibu. Teruskan berdoa, jangan give up, jangan give up. Nah, saya ni walaupun master trainer untuk impact, duk didik anak orang, anak saya kadang-kadang buat perangai juga. Jadi kita sabar, kita doa, kita tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bantu. Dan saya setiap kali anak buat perangai, saya akan guna teknik ni dan sebagainya, dan saya sentiasa menganggap ini supaya Allah tarbiyah saya, supaya dapat bantu anak-anak orang lain pula, insya-Allah. Alright, okay. Ya, Kak Hafsah dari Temerloh, silap Kuantan pula. Okay, baiklah. Now, sekarang ni saya ada satu cerita sebenarnya untuk tuan-tuan perempuan, tapi sebelum tu saya takut saya terlupa lah tuan-tuan. Saya nak ucapkan terima kasih dulu kepada saya punya penaja pada malam ni. Ada penaja tuan-tuan, live dalam rumah pun, yang tengok 3 orang pun ada penaja. Iaitu Puan Raida Kalisa, seorang usahawan yang sangat cantik. Alright, saya puji dia sebab isteri saya. Kalau orang lain saya tak boleh buat macam ni. Okay, yang merupakan seorang usahawan sekarang ni yang menaja pada ini, dan yang bestnya apa yang ditaja tuan-tuan. Ini yang menarik. Sekejap iklan. Saya ada satu cerita. Adik-adik semua kena tunggu sat. Orang ada satu cerita yang sangat menarik untuk adik-adik semua. Tapi kita nak meraihkan set penaja kita tuan-tuan. Yang mana pada hari ini Puan Raida sebagai seorang usahawan ada sedang menjual something yang bagi saya memang tak masuk akal tuan-tuan. Sebab yang ni yang saya nikmati waktu iftar tadi. Kuah kacang sedap. Kuah kacang sedap. Daripada Wani Snack. Ni tuan-tuan saya tunjuk kat sini. Alright. So, kuah kacang sedap ni yang peliknya adalah dia punya kacang dia memang macam mak mertua saya selalu duk buat tu. Right? Oh, kita kena ambil peluang ni untuk puji mak mertua lah. Okay? Yang sangat-sangat sedap, dan dia punya kepekatan dia memang best. Memang sangat-sangat menarik. Dan oleh kerana dia sangat sedap dan saya dah makan, maka saya sangat berani untuk recommend kat tuan-tuan dan perempuan. Alright? Okay? Kuah kacang sedap. Masak pula dengan cucuk udang. Buka puasa pula tuan-tuan, ataupun more dengan anak-anak dan sebagainya, dia akan jadi sangat-sangat menarik. So kalau tuan-tuan dan perempuan berminat, nanti apa-apa kontak. Saya tak tahu harga apa semua. Yang saya tahu dia sangat berharga. Sebab apa? Sedap tuan-tuan, serius sangat sedap. So boleh kontak number ni 019450 ni 9025 Puan Raida. Alright. Dan satu lagi yang Puan Raida sekarang ni tengah giat sedang membantu orang di luar sana adalah dengan kurma ajwa Madinah. Yang bestnya adalah dia grade AAA VIP. Yang ni saya tak boleh nak recommend sebab saya tak pernah try. Jadi apa kata kita terus unboxing. Tu dia, walaupun dia bukan box, kita terus buka kat sini tuan-tuan dan perempuan. Subhanallah, Masya Allah. Kurma ajwa dari Madinah grade VIP tuan-tuan dan perempuan. Saya tunjuk kat sini. Alright, okay. So ini adalah kurma ajwa Madinah, dan dia premium quality, dan satu paket ni tuan-tuan dan perempuan 200 gram, dan saya tengok very proper lah dia buat. Cantik lah, dia buat cantik. Wani Snack ni pun kawan saya juga, Puan Mawarni ni. Memang dia punya produk memang dahsyat lah tuan-tuan. Alright. Dan sekarang ni bersempena dengan Ramadan, kurma ajwa ni, cara packaging ni kalau nak bagi hadiah ke orang pun kita tak malu. Kita boleh bagi ke orang dan sebagainya. So sangat-sangat menarik. This is international levelnya. Alright. Memang produk pun international lah. Sebab dia kurma ajwa Madinah. Saya nak cuba sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Selalu duk pergi Mekah, kurma ajwa yang dimakan macam ni, rasa dia sama. Dan memang ini adalah kurma ajwa Madinah, insya-Allah. Alright, okay. Bukan saya yang certified kata ni memang daripada Madinah. Ini memang daripada Madinah, memang disediakan
dan dihasilkan dan dibawa untuk anda semua. So pastikan anda dapatkan ini. Ini saya bukan nak promote sebab saya dah makan. Alright? Kalau saya tak makan, saya tak promote, tuan, saya risau. Jadi apa-apa lagi kena kat saya balik. So kurma ajuannya memang sangat ajwa. Okey. Dan yang kuah kacang saya tak boleh, dia menghantui kepala saya sebab dia sangat sedap dan saya terpaksa minta anak saya stop. Sebab saya takut habis. Alright? Dan sangat-sangat menarik. Okey, alright. So terima kasih banyak kepada penaja kita. So tuan-tuan dan puan boleh call nanti nombor ni Alright, okey, dah. Jom kita balik kepada kita punya cerita kita. Ini penting adik-adik semua tengok, mak ayah sama-sama pun kita tengok juga. Baik tuan-tuan dan puan. Malam ni Abang Bat nak cerita ke adik-adik semua dan juga kepada tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat sekalian. Ramai di kalangan kita mungkin dah tahu pun cerita pasal ni. Cerita pasal apa ni tuan-tuan dan puan? Ini adalah kisah tentang seekor gajah yang diikat di sebatang pokok. Seorang lelaki ini berjalan, dan apabila dia berjalan, dia melihat seekor gajah sedang diikat di sebatang pokok. Anak gajah, to be precise, anak gajah. Dan anak gajah ni bila dah diikat, dia tak boleh nak pergi mana-mana. Jadi dia terpaksa berdiri dekat situ. Paling jauh pun dia boleh pergi sejauh mana tali itu dapat izinkan dia untuk pergi. Dia terikat. Kemudian, yang lelaki yang melihat benda tu, asalnya dia tak heran sangat. Yalah, kalau dia tak diikat nanti mungkin anak gajah tu akan berlari dan sebagainya. Alright? Tapi yang dia hairan adalah apabila dia melihat seekor gajah besar, gadingnya panjang dan tajam, diikat dengan tali yang saiz yang sama, diikat pada anak gajah tadi. Dan yang paling mengejutkan adalah gajah yang besar itu tidak pun meronta-ronta untuk melepaskan diri, membebaskan dirinya. Tak ada. Lelaki yang melihat tu dia rasa macam, kenapa jadi macam ni? Pasal apa? Dia orang Kedah. Pasal apa jadi macam ni? Awaknya. Dan bila dia tengok, dia rasa macam pelik. Gajah ni kalau dia tui, maksudnya dia tarik sikit kaki dia, memang insya-Allah boleh putus tali tu. Tapi kenapa gajah yang besar ini masih lagi terikat di situ? Maka lelaki yang dalam kebingungan ini, dia pergi mencari tuan punya gajah. Dan dia bertanya, aku sebenarnya tak terkejut dengan anak gajah yang kena ikat tu, sebab tali itu memang dapat mengikatnya. Yang aku hairan sekarang, kenapa gajah yang besar itu tidak melarikan diri walaupun hanya diikat dengan tali yang sebegitu kecil. Dan tuan punya gajah itu berkata macam ni, suatu gajah yang besar itu kecil, dia juga diikat dengan tali yang sedemikian, seperti mana yang kau tengah tengok anak gajah sekarang ni kena ikat. Dulu waktu dia hak besar ni kecil, dia juga diikat begitu. Dan kemudian apa yang berlaku? Walaupun dia semakin besar, tali itu juga yang masih mengikatnya. Dan kenapa dia tidak meronta untuk pergi? Kerana sejak kecil lagi, dia sudah dibina dalam mindanya kepercayaan, belief system dalam dirinya bahawa apabila tali itu mengikat, maka dia tidak mampu untuk bebas. Sehingga kan gajah itu besar saiznya, semakin dewasa, kepercayaan masih tertanam dan terbenam dalam dirinya dan menyebabkan dia tidak melarikan diri walaupun tali hanya kecil sebegini. Jadi apa pengajaran yang kita boleh dapat adalah kepercayaan yang kita tanam dalam diri anak-anak kita, tuan-tuan dan puan-puan. Adik-adik, apa yang adik percaya pada hari ini sebenarnya adik akan bawa sampai ke besar nanti. Right? Jadi apa kata bersempena Ramadan 1441 Hijriah ini, kita set kepercayaan yang baru. Kita bina satu kepercayaan, satu belief system yang sangat bagus. Antaranya bertepatan dengan topik pada malam ni, kita percaya bahawa iftar adalah satu momen indah untuk kita dan keluarga kita. Bina ukhuwah yang sangat-sangat meriah, sangat-sangat rapat, penuh mawaddah. Kita bina belief system bahawasanya dalam diri kita, kita percaya bahawasanya dengan datangnya Ramadan, ini peluang untuk kita bersihkan diri, untuk kita beribadat, untuk kita baca Al-Quran lagi banyak daripada biasa. Bina belief system tersebut.
Kerana tuan-tuan dan puan-puan, apabila ini yang dibenamkan di dalam minda dan jiwa anak, insya-Allah bila mereka besar nanti, mereka akan terus berpegang kepada prinsip ini. Walaupun tali yang mengikatnya adalah tali yang sama yang mengikat waktu dia kecil, tapi tali itu adalah kepercayaan yang sentiasa mengawal anak kita daripada melakukan perkara yang tak sepatutnya. Dua perspektif kita boleh lihat daripada kisah ini. Jadi kita bina kepercayaan yang betul insya-Allah, dan pastikan mudah-mudahan insya-Allah kepercayaan yang betul ini akan menyebabkan anak kita nanti, adik-adik semua yang tengah menonton nanti, bila dewasa menjadi seorang yang ada prinsip yang betul, prinsip seorang Muslim dan Muslimah yang hebat, insya-Allah. Alright, okay, baik. So tak payah sedih-sedih dekat gajah tu. Ini adalah cerita semata-mata, okay. Dan Umbat doakan insya-Allah adik-adik dan juga tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang tengah menonton pada hari ini, ramai hari ini. Mudah-mudahan insya-Allah Ramadan tahun ni akan menjadi Ramadan yang lebih baik berbanding dengan sebelum-sebelum ni. Walaupun kita dalam PKP. Siapa kita nak cakap kita Ramadan dalam keadaan PKP ni tidak sebagus dulu. Mungkin ini untuk mengajak kita supaya rindu semula kepada rumah Allah. Ni dah berapa minggu kita tak sembahyang Jumaat ni, wahai rijal sekalian. Alright? Sepatutnya kita kena lagi rasa rindu, rasa nak menangis ni bila masuk Zuhur. Sepatutnya aku berada di masjid sekarang ni. Tapi minggu ini kita masih lagi tidak dapat untuk ke sana. Jadi mungkin dengan PKP ni, perasaan rindu, perasaan sayang, perasaan kasih kepada rumah Allah semakin meluap-luap. Alright? Dan juga insya-Allah dalam keadaan kita makin jauh, kita jauh dengan keluarga kita di kampung, mak ayah dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadikan kita anak yang semakin mendoakan mak, semakin mendoakan ayah, sebab kita tahu kita kalau jadi apa-apa, kita tak ada bersama dengan mak dan ayah kita. Jadi kita pastikan kita jadi anak yang lebih baik. Lihat PKP ini bukan sekadar perintah kawalan pergerakan, tapi buat apa yang MPAC selalu sebut, PKP adalah proses kemajuan potensi diri. Sekian daripada saya tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak kerana bersama pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.